Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pelajar yang dirahmati oleh Allah sekalian, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnianya kita dapat meneruskan kehidupan kita dan insya-Allah dapat kita meneruskan pembelajaran kita walaupun dalam suasana PKP ini insya-Allah. Jadi para pelajar tahun 6, saya minta para pelajar untuk membuka buku teks kafa pelajaran ibadah. Buku teks kafa pelajaran ibadah pada muka surat 46, iaitu pada pelajaran yang terakhir dari buku ini. Pelajaran yang ketujuh iaitu sunat haji dan larangan semasa ihram. Baik, baca dan fahami di atas perkara sunat haji. Larangan semasa ihram tu saya dah sebut dalam pelajaran yang lalu. Jadi apa yang kita nak sebut pada hari ini ialah tentang perkara-perkara sunat ketika mengerjakan haji ataupun umrah. Baik, para pelajar boleh buka muka surat 46. Sunat haji dan larangan semasa haji. Perkara sunat haji. Terdapat banyak perkara sunat haji. Perkara-perkara ini digalakkan untuk dilakukan. Jika salah satu daripada perkara ini ditinggalkan, ianya tidak akan menjejaskan haji dan tidak perlu membayar dam. Tidak perlu membayar dam. Antaranya ada 5 perkara yang disebut di sini. Maksudnya, perkara sunat ini sesuatu yang digalakkan untuk kita melakukannya pada sebarang ibadah kita bagi tujuan untuk menambah pahala amal kita. Baik, mana dia di antara perkara-perkara sunat haji? Yang pertama, mandi ketika hendak berniat ihram di miqat. Sunat mandi terlebih dahulu sebelum kita berniat ihram di miqat. Mana miqat ni, sebagaimana yang kita bincang dahulu, itu sempadan kota, sempadan tanah haram, sempadan tanah haram, iaitu sempadan tanah persekitaran kota Mekah dipanggil miqat. Baik, yang kedua, solat 2 rakaat sebelum berniat ihram. Yang ketiga, memakai pakaian ihram warna putih. Sunat memakai pakaian ihram warna putih. Boleh memakai pakaian ihram itu warna yang lain daripada putih. Tapi tidak dapatlah fadilat ataupun kelebihan menggunakan pakaian ihram itu berwarna putih. Sunat menggunakan pakaian ihram itu dengan warna putih. Memotong kuku sebelum ihram. Mana sebelum kita berniat ihram untuk melakukan ibadah haji ataupun umrah, potong kuku terlebih dahulu. Itu sunat. Tapi kalau sekiranya kita telah berniat ihram, kita memotong kuku, artinya kita melakukan sesuatu yang dilarang ketika ihram. Maknanya nak memotong kuku sebelum berniat ihram. Begitu juga perkara yang kelima, iaitu bercukur kepala bagi lelaki. Cukur rambut. Cukur rambut ketika untuk berniat ihram. Jadi, semasa melakukan, selepas melakukan sama ada haji ataupun umrah, kita kena bercukur juga ataupun sunat mengguntingkan sedikit rambut kita, dipanggil tahlul. Tetapi bercukur kepala bagi lelaki sebelum melakukan ihram itu sunat. Sunat. Jadi kalau dah tidak ada rambut dah cukur dah. Maksudnya dah cukur dah. Kita dah cukur kepala sebelum ihram. Jadi
selepas kita melakukan umrah, selepas sa'i, kita disunatkan tahlul, maknanya memotong rambut atau bercukur. Jadi dah rambut tak ada, nak cukur apa? Sunat melalukan pisau cukur itu di atas kepala yang tidak ada rambut. Sunat. Itu juga. Baik, itulah di antara perkara-perkara yang disunatkan ketika sebelum melakukan perbuatan ihram. Sebelum mengerjakan ihram haji ataupun ihram umrah. Ni sunat. Mandi ketika hendak berniat ihram di miqat. Kalau ni miqat yang paling dekat, kalau kita di kota Mekah, miqat yang ada masjid, saya pun lupa tempatnya, yang ada masjid Siti Aisyah. Masjid. Baik, solat 2 rakaat sebelum berniat ihram. Mana masuk ke dalam masjid di situ, semayanglah 2 rakaat tahiyatul masjid, kemudian semayang sunat 2 rakaat untuk melakukan ihram. Kemudian memakai pakaian ihram berwarna putih. Memakai pakaian ihram berwarna putih, memotong kuku sebelum berniat ihram, serta bercukur kepala bagi lelaki. Tidaklah disuruh perempuan pula cukur kepala. Khusus kepada lelaki sunat bercukur kepala. Sebagaimana saya sebutkan tadi, selepas kita melakukan ibadah sa'i, sunat kita bertahlul, iaitu bercukur. Rambut dah tak ada dah, kita dah cukur siap-siap dah sebelum ihram. Artinya sunat melalukan pisau cukur di atas kepala yang tidak ada rambut. Baik, itulah sebahagian daripada sunat-sunat haji yang kita diperintahkan untuk melakukannya bagi menambahkan lagi pahala amal ibadah kita, khususnya dalam mengerjakan ibadah haji dan umrah. Sekadar itu dulu pelajaran kita insya-Allah pada hari ini, semoga ada manfaatnya. Saya meminta para pelajar untuk membuat catatan nota dalam buku tulis kamu, iaitu perkara-perkara yang disunatkan ketika haji dan umrah. Wallahu a'lam. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.